Okay, so hari ni kita nak tengok prinsip keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum adalah chapter tingkatan 4. Okay, chapter 2. Chapter 2 tingkatan 4, prinsip keabadian momentum. Okay, tapi kan sebelum kita buat prinsip keabadian momentum, okay, cikgu nak cakap sikit pasal momentum. Okay, so momentum ni, kejap. Okay, momentum ni, kalau kita tengok kat sini, dia ada definition dia. Definisi lah maksud kan. Hilang. Okay, dia adalah definisi dia, maksud dia adalah hasil darab, jisim dan halaju. Momentum ialah hasil darab, jisim dan halaju. Okay, memang tu definition dia. Kalau soalan tanya, nyatakan maksud momentum. Momentum ialah hasil darab, jisim dan halaju. Okay, settle lah. Jadi kalau formula, itulah dia benarnya. Okay, kalau dia kata kira, inilah dia formulanya. Hasil darab, jisim dan halaju. Jadi momentum, kita boleh guna formula M darab V. Itulah formula momentum. Okay, ringkas. Di mana M adalah jisim dan V adalah halaju. Jisim adalah mass lah. Okay, halaju adalah velocity. Right, so sekarang testing sikit skill. Korang ada satu objek ni 6 kg. Dia sedang bergerak ke arah kanan dengan 3 ms negatif 1. Tolong jap kira dia punya momentum bersama unit. Tolong kira dia punya momentum bersama unit. Okay, Fatin betul, Yumna betul, Syirah betul, Atik betul. Okay, Syah check unit. Maimira betul, Rinesh unit check balik, Rosli betul, Divashini betul. Okay, Ania unit awak salah. Okay, Naili betul, Farhana betul, Alia betul, very good. So sekarang ni kita dah tahu dah bahawa momentum tu hasil darab, jisim dan halaju. So tak adalah terkejut, darab je lah jisim dan halaju. So jisim adalah 6. Okay, halaju adalah 3. So dapatlah 18 kg ms negatif 1. Gitu. Alright, intro je lah tu. So sekarang point kedua. Okay, sebelum point kedua nak tanya Jad, had ni lah. Had ni kita baru belajar definition, formula dan cara kira sikit. Okay, setakat ni lah. 1 tak faham, 8 faham, kat mana kita? 1 tak faham, 8 faham, kat mana kita? Tinggi nombornya. Okay, baiklah. So sekarang kita upgrade sikit. Sekarang cikgu nak bagi tahu ni. Momentum ni, okay, momentum ni dia adalah unit vector. Okay, tolong bagi tahu cikgu apa maksud quantity vector. Momentum adalah sejenis quantity vector. It is a vector quantity. Apa maksudnya? Okay, Syasha betul, Atik betul. Okay, Farhana betul, Anya betul, Namira betul, Fatin, Amalia, very good. Syah betul. Alright, so idea dia adalah panjangkan nak type. Okay, so vector adalah quantity yang ada magnitude dan arah. Okay, betul lah magnitude and direction. Okay, jadi kenapa benda ni penting? Sebab contohlah sekarang ni, okay, tadi kita buat 6 kali 3 dapat 18. Settle. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya, kalaulah dekat sini kita ada 6 kg tapi kali ni dia ke arah sini. 3 ms negatif 1. Sama ke tak sama momentum dia? Ceteka. Jawapan dia antara 2. Sama ke tak sama? Okay, so cikgu nak cakap, ragu-ragu kan? Okay, bila kita darab P sama dengan MB. So M kita 6. Okay, V kita 3. Tapi sebab arah V kita jadi negatif. Okay, V kita jadi negatif sebab dia ke arah kiri. So korang akan dapat negatif 8 kg ms negatif 1. So dari segi nilai jawapan dia adalah sama.
Magnitude jawapan dia sama tapi arah dia tak sama. Okey, ni penting. Ini penting untuk apa yang kita nak belajar pada hari ini. So cikgu ulang lagi sekali. Momentum adalah sejenis vektor kuantiti. Vektor kuantiti maksudnya dia ada magnitude dan arah. Okey, jadi sekarang ni kiri dan kanan tak samalah. Okey, maksudnya ke arah kiri tak sama dengan ke arah kanan. Jadi kalau yang ini tadi 18 sahaja sebab dia bergerak arah kanan. Yang ini 18 tapi ada negatif. Kenapa? Sebab negatif tu menunjukkan dia ke arah kiri. Okay. Okay, yes. Atas bawah pun macam tu juga. So kalau ke bawah biasanya kita akan letak sebagai negatif, ke atas kita akan letak sebagai positif. Okay, ni biasanya macam tu lah. Yang penting satu kiri, satu positif, satu negatif kalau arah dia berlawanan. Okay, so fikir sekejap, kot ada soalan boleh send. Okay. Siapa nak tanya soalan? Siapa ada soalan? Siapa tak ada soalan? Tapi yang tak ada soalan. Okay, so sekarang di sini. Prinsip keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum. Okay, so sekarang ni kalau korang tengok dekat sini. Okay, kejap Atik, kejap. Soalan awak kejap lagi boleh tak? Okay, sebab nak buat yang ni kejap. Kejap je. Alright, so sekarang ni kita tengok dekat sini. Prinsip keabadian momentum. Okay, prinsip keabadian momentum. Perkataan abadi tu sendiri bermaksud kekal. Kan, itu keabadian, kekal abadi. So prinsip keabadian momentum maksudnya keabadian adalah kekal. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, maksud dia kalau dia kata prinsip keabadian momentum, jadi yang kekal tu adalah momentum lah. Jadi jumlah momentum sebelum pelanggaran sama nilai dia dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Jumlah momentum sebelum pelanggaran, nilai dia adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Jumlah tau, bukan satu-satu. Okay, so maksud cikgu macam ni, yang ni kena clear sikit. Sekarang ni cuba kira jap momentum objek pertama ni. Berapa momentum dia? Kira jap berapa momentum dia? Tengok sikit siapa yang jawab. Mai. Okay, betul-betul. Okay, Mai betul. Amalia, Aini, Anya, Shasha, Shira, Rinesh, Atib, Alia, Akilah, Syah, Yumna, Swita. Very good. So, 12 kan? Okay, so ni adalah objek A sebelum dia adalah 12. KG, MS, negatif 1. So, cuba tengok dekat sini. Berapa momentum dia? Okay, so momentum dia adalah 8. Kan? So 8. 8 kg MS negatif 1. Betul lah tu. So cuba tengok. Tak sama kan? Ini yang cuba cikgu nak sampaikan. Kadang-kadang pelajar kata momentum sama. Salah. Bukan momentum yang sama. Jumlah momentum yang sama. Jumlah yang sama. Maksudnya bukan 12 ni dengan 8 ni. Tak. Kita tengah cakap pasal total ini dan total ini. Okay, maksudnya hasil tambah momentum ini dan momentum ini yang sama dengan momentum objek ni dan objek ni.
Okay, bukannya seketul-seketul ni yang sama. Itu point dia. Sebab tu kita kata jumlah momentum yang sama. Okay, sekarang. Tak apa. Kita tengok formula. Formula dia nampak panjang. Okay, memang panjang pun. Okay, serabut kan nak hafal. Cikgu tahu benda tu. Tapi sebab dia panjang, okay, awak just hafal satu formula ni saja. Walaupun kadang-kadang bila tengok buku rujukan, dia ada banyak formula dia bagi untuk prinsip keabadian momentum. Tapi cikgu cadangkan guna je lah satu ni untuk memudahkan korang ingat. Okay, sekarang ni kita kena tahulah siapa M1, U1, M2, U2. Okay, just fahamkan bahawa semua ni adalah sebelum pelanggaran. Semua ni adalah selepas pelanggaran. Okay, sebab tu kita kata tadi sebelum dan selepas total dia adalah sama. Jadi cuba tengok, okay, M1 adalah jisim objek pertama. Dalam gambar ni, mana objek pertama? Berapa jisim dia? Berapa M dia? Okay, so M dia adalah 4 lah. So ni M1 kita. Okay, kalau dah ni M1, ni mestilah M2. Okay, ni sebelum dia berlanggar. Tapi selepas dia berlanggar, dia still benda yang sama. Jadi ni pun M1, ni pun M2. Okay, lepas tu dia ni bergerak dengan 3 ms-1. Jadi ini adalah U. U1 ke U2? So ada yang tanya macam mana nak tahu dia U1 ke U2? Cikgu tanya dulu, U1 ke U2? Okay, U1. Kenapa U1? Sebab korang tengah cakap pasal objek nombor 1. So U1 lah. Jadi ni U2. U ni sebab laju sebelum pelanggaran. Yes, hal laju awal. Betul kan? So sekarang ni V pula. Kenapa V? Sebab V adalah hal laju akhir. Jadi V yang ini V1 lah. Kenapa dia V1? Dia V sebab dia akhir selepas pelanggaran. Dia 1 sebab dia objek pertama. Okay, walaupun formula ni nampak panjang tapi dia logik. Korang tengah kira momentum untuk objek pertama sebelum pelanggaran tambah objek kedua sebelum pelanggaran sama dengan total selepas. Okay, so apa lagi? Salinlah formula dia. Tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Okay, so isilah satu-satu. Korang kira lah sementara cikgu tulis ni. Soalan dia adalah cari nilai V yang ni. Tekan-tekan kalkulator dapat apa? Takat ni jawapan semua orang lain-lain. Setakat ni cikgu dah dapat 9, 0.3, 0.8. Sudah. Nah, hantar dalam desimal. Kira jap. Tak apa, kira je. Jangan risau. Jangan hantar dalam desimal. Jangan hantar dalam fraction. Hantar dalam desimal. Sorry. Okay. So, banyak jawapan. Terima kasih sebab respon. So, 4 kali 3, 12. Cikgu rasa kan? Yang banyak, yang kadang-kadang orang salah tu kan, dia buat 5 kali kosong, 5 tau. Padahal 5 kali kosong, kosong kan? Cikgu cakap je. Sebab ada yang cikgu rasa lah, ada yang jawab 5 kali kosong, 5. Dia tersalah gitu. Okay, sama dengan 4 kali 2, 8 tambah 5 V. 8 bawa ke sini, dia akan jadi 12 tolak 8. 4 lah. So 4 sama dengan 5 V. Jadi V adalah 4 bahagi 5. 4 bahagi 5 dapatlah 0.8. Itu satu, first step. Unit. Salah unit, salah lah kan ceritanya. Sebab tak sama maksud dia.
Okay, unit yang berbeza memberi maksud yang berbeza. So kita tengah cari V. V ni laju. Hal laju, unit dia apa? Hal laju, unit dia adalah ms negatif 1. Itulah ceritanya. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, so cuba tengok ni dulu, kod-kod lah ada benda nak tanya. Okay, by the way yang salah-salah, yang jawab 1.25, 0.3, apa-apalah. Dah dapat ke kenapa salah? Dah tahu dah kenapa salah? Okay, so gitulah. Tambah tukar darab. Macam tu lah. Okay, so 1 sampai 5. 1 tak faham, 5 faham. Kat mana kita? Satu sampai 5, kat mana kita? Okay, so habislah kat situ. Kita nak padam kejap. Okay, lepas tu cikgu nak bagi soalan yang seterusnya. Okay, kita try. Tak, sebab dari segi formula itu je. So hari ni okay, so hari ni kan plannya adalah first kita buat pengiraan ni, buatlah dalam beberapa contoh. Okay, selepas tu cikgu akan ajar pasal soalan yang selalu keluar pasal apa roket, berlepas semua tu kan. Lepas tu kita tengok dia punya soalan konsep pula lah, soalan ayat, essay. Okay, so dua benda tu je lah yang kita akan cuba habiskan hari ni. Anyway, jom kita try tengok soalan yang lain. Okay, cuba tengok dekat sini. Okay, dalam soalan ni, prinsip keabadian momentum. So gambar dia nampak lain. Okay, lain sebab tadi bila dia berlanggar, dua-dua akan bergerak. Tapi kat sini, dia akan melekat. Okay, dalam gambar ni dia melekat. Maksudnya objek 4 kg dan objek 2 kg tu dia melekat dan bergerak bersama-sama. Okay, soalan dia adalah berapa laju yang mana dia bergerak bersama-sama tu. Okay, try sekejap. Okay, cuba buat dulu. Okay, cikgu bagi masa 1 minit untuk korang share jawapan. Soalan dia adalah berapakah hal laju objek selepas pelanggaran? What is the combined velocity of the object after the collision? Cuba try. Okay, Aini betul. Maya Mira betul. Syasha tekan kalkulator balik. Amalia tekan balik kalkulator. Akila betul. Swita betul. Yumna betul. Okay, Syah check balik. Okay, tips. Formula dia adalah formula yang sama juga. Formula dia memang tidak berubah, still formula yang sama. Okay, so jom. Formula sama kan. So dalam kes ni M1 kita adalah 4. U1 kita adalah 12 tambah 2 pegun kosong. Sama dengan, okay, dalam kes ni macam cikgu kata tadi, ada certain buku akan ajar formula yang berbeza. Tapi sekali lagi cikgu cadangkan satu ni sahaja supaya tak serabut. Okay, so M1 adalah 4 tadi. Okay, sepatutnya kita letak V1, tapi sebab V ni kita tak tahu, kita letaklah V.
Okay, tambah M2 masih 2 kg tapi V2 dengan V1 nilai dia sama sebab dia gerak sama-sama kan. Umpama korang dalam kereta, kelajuan adalah sama. So letak V, jangan tulis V2 dah, nanti tak boleh kira. So ni V, ini pun V. So 48 tambah kosong sama dengan ini 4V. Ini 2V. So bila tambah jadilah 6V. So V adalah 48 bahagi 6. Dapatlah 8 ms negatif 1. Okay. So yang dapat 6, cikgu tak tahu kenapa tapi ada dua jawapan, 8 dengan 6. Jadi yang 6 tu dah dapat ke? Kenapa salah? Okay, tak apalah hari ni salah, exam jangan salah. Okay, so nak check juga untuk soalan ni 1 sampai 9 kat mana kita? Okay. 1 tak faham, 9 faham, kat mana kita? Okay, spesifik sangat dia punya nombor. Tak ada masalah. Okay, so settle kat situ. Jadi habislah soalan ni. Okay, sekarang soalan yang seterusnya. Nampak tak? Walaupun okay, cikgu ajar satu formula je. Cikgu ajar satu formula dan satu situation je tadi. Tapi korang boleh buat sendiri. Korang boleh buat sendiri untuk semua benda yang lain. Okay, so itulah poinnya. Belajar satu formula supaya boleh apply kat tempat lain. Anyway, nah try yang ni. Cikgu bagi masa, fikir jap. Setakat ni banyak jawapan cikgu dapat ni. Jangan lupa, jap just nak cakap. Jangan lupa kalau satu ke kiri, satu ke kanan. Okay, jangan lupa satu kena positif, satu kena negatif. Tengok balik. Dah cemas. Belum yakin sikit dengan jawapan. Betul dah, betul dah. Sentiasa ada tanda soal dengan kod. Betul dah. Okay, Amalia betul, Syah betul. Cek balik, cikgu ulang balik yang mana yang ni objek dia berlainan arah kan, satu kiri satu kanan, jadi satu tu adalah positif, satu lagi adalah negatif. Cek balik. Di bawah sini soalan cari V. V tu laju, unitnya apa? Okay, macam biasa cikgu tunjuk pula. So M1 adalah 4. Ni adalah 2. Tambah 5, salah. 2. 2, 5. Betul ke salah? Salah ke betul? Antara dua je. Betul ke salah? Salah ke betul? Salah kan? Bagus. Kan tahu salah. Sepatutnya negatif 5 sebab dia ke kiri. Okay, itu yang korang kena ingat. Itu je lah kalau dia nak main-main pun. Okay, sebab yang lain semua sama je formula. So, dia hanya boleh main dengan arah. Alia, betul dah jawapan tu? Betul dah? Okay, so sekarang ni sama macam tadi 4. Lepas tu kan, ni 1. Tapi tengok, dia kan bergerak ke kiri. So bila dia ke kiri, dia negatif lah. Negatif 1.
Okay, lepas tu tambah 2, lepas tu V. 8 tolak 10 sama dengan negatif 4 tambah 2V. Step by step dah ni. So negatif 2 sama dengan negatif 4 tambah 2V. Automatik sangat. So bawa ke sana korang akan dapat 2 sama dengan 2V. So jawapan dia adalah 1 ms negatif 1. Maksudnya dalam 1 meter, dalam 1 saat dia bergerak sejauh 1 meter. So itulah dia ceritanya pasal soalan yang ini. So untuk soalan yang ini, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Okay, 1 sampai, sabar, bagi cikgu pilih nombor jap. 1 sampai 8, kat mana kita? Cikgu kena tahu sebab kalau okey cikgu proceed lah yang seterusnya. Kalau ramai yang nombor dia tak tinggi, Syasha jangan suruh cikgu buat matematik. Okey, jawapan dalam positif ya. Dalam kes ni jawapan dia positif lah. Logiknya sebab nampak tak dia ke kanan. Dia ke kanan 1 ms negatif 1, so dia positif lah. Okay, cikgu rasa lah awak dapat, maybe awak dapat negatif sebab yang ni awak tak buat negatif 1. Kan, sebab ni kan ke kiri, so sepatutnya dia negatif 1. Okay, macam tu lah ceritanya. Habis. Okay, sekarang ni, kejap. Cikgu nak cari tengok soalan. Okay, tak ada rupanya. Okay, cikgu nak lukis jap. Okay. Contoh. Ni soalan baru So katakanlah dua objek ni dia duduk bersama-sama gini. Tu. Okay. Ni 4 kg, 5 kg. Okay. So mula-mula dia dalam keadaan pegut, stationary, before the collision. So after, tiba-tiba ada letupan. Itu explosion letupan. So apa yang berlaku adalah dia ni ke sini. Yes tu, dia ni pula ke sini. Okay. Katakanlah dia ni adalah, sabar jap, 10 ms negatif 1. Berapa V untuk objek lagi satu? Okay, soalan yang sama, berapa V? Cuma situasi dia berbeza. Sekarang ni ada dua objek yang dalam keadaan pegun. Okay, dia melekat gini tak gerak. Lepas tu tiba-tiba letupan berlaku. Okay, so objek yang ni bergerak ke kiri dengan 10 ms negatif 1. Yang ini bergerak dengan ke kanan. Tapi berapa dia punya laju? Just in case tak ingat formula, nak math ni cikgu tulis lagi satu. Formula dia adalah okay, Maya Mira betul, Yumnah betul, Atik betul. Yes, pegun tu kosong. Swita betul, Aini betul, Syafiq betul. Setakat ni yang cikgu tak sebut nama tu salah. Alia betul, Akilah betul, Naili betul, Syasha betul. Okay, walaupun situasi ni nampak macam ni, korang tulis je apa? Cikgu nak cakap. Okay, walaupun nampak situasi dia lain, follow je formula, follow je, trust the process, gitu. Okay, Syira betul, Nana betul, Fatin betul. Okay, Bashini tengok balik. Amalia betul. Okay, sekarang kan cikgu kata trust the process. Okay, cikgu perasan ada beberapa yang jawab 10. Okay, dia jawab 10 sebab kita kata sebelum dan selepas adalah sama. Tapi korang kena faham yang sama adalah momentum. Ini bukan momentum, ni laju. Salah tu. Okay, tak apa. Macam cikgu kata, trust the process, guna formula ni juga walaupun korang tak tahu
tak tahu pula, sorry, walaupun gambar dia tak nampak sama, guna je formula ni. Okay, so first, M1 adalah 4, tulis je. Walaupun macam dah tahu dah kosong, tapi tulis je. Pegun maksudnya kosong, MS negatif 1, stationary, at rest. So kosong lah, tambah. M2 adalah 5, U adalah kosong, tambah. Okay, ni belah kiri kan, so negatif lah. Jadi dia kan 4 kg sebab objek yang sama, mana pula tiba-tiba dia berubah. So dia adalah 4 kg. So V adalah negatif 10. Kenapa ke kiri? Tambah, okay, M2 adalah 5. V2 tak tahu, so tulislah V. So 4, 0, 5, 0 dapatlah kosong. Negatif 40 tambah 5V. Bawa ke sini 40 sama dengan 5V. Kan? So V dapatlah 8. Gitu. Okay, so yang salah. Dah nampak ke kenapa salah? Okay, so untuk soalan ni 1 sampai 7 kat mana kita? Alia. Okay. Salah dia tu 1 sampai 7. Okay. So sekarang ni cikgu nak cakap bahawa untuk pengiraan dah habis. Okay, untuk pengiraan dah selesai lah. Habis dah soalan untuk pengiraan. Jadi sekarang cikgu nak tunjuk soalan untuk essay. Tadi pengiraan kan, tapi kalau korang perasan, kalau untuk markah banyak-banyak ni, okay, dia ada soalan essay juga. Jadi sekarang ni, maths ni cikgu tunjuk kat korang keabadian momentum punya soalan. Okay. Nah, ni contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Okay, sekarang ni cuba tengok. Situasi satu adalah pelancaran roket. Okay, launch of a rocket. Okay, pelancaran roket akan melibatkan letupan, explosion. Okay, cuba tengok mula-mula mungkin cikgu patut padam bertutup dulu. Saya korang dengar apa cikgu cakap. Okay, so asal-asal. Asal-asalnya dia tak gerak. Betul lah. Asal-asal dia tak gerak. So roket, bahan api, momentum dia adalah sifar. Momentum asal adalah sifar. Sebab ingat, formula momentum adalah M darab V. Jadi kalau dia tidak bergerak, maksudnya V adalah kosong. Jadi apa-apa pun darab dengan kosong, awak akan dapat sifar balik. Okay, untuk statement ni, siapa perlu cikgu repeat? Okay, tak ada Alright, lepas tu apa yang berlaku? Yang berlaku adalah bahan api tu dia akan terbakar. Gitu. Maksudnya dalam ni bahan api ni akan melakukan pembakaran. So pembakaran tu akan hasilkan gas panas ke bawah. Okay. Konsep dia macam ni. Asal-asal, okay, momentum asal. Momentum awal. Sama dengan 0 kg ms negatif 1. Okay, sekarang cikgu nak tanya. Kalau ikut prinsip keabadian momentum, kalau momentum awal adalah 0, berapa momentum akhir? Kalau awal adalah 0, berapa momentum akhir? Mengikut prinsip keabadian momentum, sebelum dan selepas adalah sama. Total sebelum sama dengan total selepas. Jadi kalau momentum awal adalah 0, berapa momentum akhir? Jangan takut dengan jawapan korang, jawab je. Okay, so 0 juga. Ya, 0 lah. 0 kg ms negatif 1. Kau faham tak? Statement dia adalah momentum awal, nilai dia sama dengan momentum akhir.
So kalau dah momentum awal kosong, momentum akhir adalah kosong. Tu point dia. Okay. So sekarang ni pembakaran menghasilkan gas panas ke bawah mewujudkan momentum ke bawah. Okay, tiba-tiba ada momentum ke bawah. So katakanlah momentum ke bawah ni negatif 1,000. Macam mana nak dapatkan kosong juga? Berapa momentum ke atas untuk dapatkan total kosong? Sebab kita kata momentum akhir kena kosong juga. Jadi kalau ke bawah ni negatif 1,000, berapa momentum ke atas? Cikgu ulang statement tu, kita tahu sebelum dan selepas adalah sifar. Okey, tapi sekarang ni tiba-tiba ada pula momentum ke bawah, negatif 1,000. Jadi, untuk dapatkan juga kosong total, berapa ke atas? Okey, kalau tak dapat, tengok X tambah dengan negatif 1,000 dapat kosong. So, berapa X? X mestilah 1,000 juga. Yes, betul. Okey, X adalah 1,000 juga. Kalau tak percaya, kenapa pula tak percaya kan? Tapi kalau tak percayalah kan, 1,000 tambah negatif 1,000 dapatlah kosong. Okay, jadi itu sebabnya roket ni boleh dilancarkan. Sebab bila ada api ke bawah, okay, bila ada gas panas yang terhasil ke bawah, dia akan hasilkan momentum ke atas juga. Okay, nampak tak? Disebabkan prinsip keabadian momentum, roket dia akan bergerak ke atas, menghasilkan momentum yang mana magnitude dia sama, 1,000, tapi arah dia bertentangan, positif. Okay, so benda ni kalau dia nak keluar, dia boleh keluar dekat 4 markah punya soalan. Okay, kan ada soalan essay dekat section B, section C tu kan, yang soalan penerangan tu, dia boleh keluar benda ni lah. Okay, so point dia adalah momentum akhir dan awal adalah sama. Okay, so kalau dah awal sifar, akhir pun kena sifar juga. Bila ada pembakaran, dia akan hasilkan satu momentum ke bawah. Okay, untuk dapatkan sifar balik, kita kena ada momentum ke atas. Nilai dia adalah 1,000. Jadi satu ada positif, satu tak ada negatif. Sebab magnitude dia sama tetapi arah dia bertentangan. Okay, so kalau perlu boleh screenshot dulu yang ni. Okay. Cikgu bagi contoh lain lah. Ni contoh je lah kan. Cuba korang bayangkan berenang. Okay, boleh berenang tak boleh berenang belakang cerita, tapi bayangkan korang boleh berenang kan. Korang nak gerak ke depan, korang tolak air ke mana? Kalau korang nak bergerak ke depan, korang tolak air ke mana? Ke memang tak tahu so tak ada idea langsung? Cikgu ulang soalan kalau korang nak berenang, badan korang nak ke depan, air tu korang tolak ke mana? Ke belakang lah kan, sama dengan konsep ni. Bila ada satu benda, satu momentum ke belakang, dia akan melonjakkan badan korang ke depan. Samalah konsep dia, keabadian momentum, gitu. Okay, alright. So, cikgu bagi lagi satu contoh Satu lagi contoh. Korang bayangkan ni pernah keluar dekat dalam exam. Bayangkan ni skateboard. Wah, cantik. Okay, bayangkan skateboard. Skateboard, tahu kan skateboard? Walaupun tak nampak macam skateboard, tapi ni adalah skateboard. Okay, so sekarang ni bayangkan ni korang. Ni adalah anda. Anda di sini. Okay, sekarang ni skateboard ni pegun, tak gerak. Skateboard ni pegun, tak bergerak. Tiba-tiba awak lompat ke sini. Awak lompat untuk turun. Maksudnya awak nak berpisah daripada skateboard tu. Awak turun. Bayangkan kita berada di atas skateboard yang sedang pegun. Lepas tu tiba-tiba kita lompat ke kanan. Skateboard gimana? Follow kanan ke kiri? Oh, ada yang kawan kita yang trial sekolah dia, soalan dia keluar. Inilah dia jawapannya. Okay, sekarang ni walaupun korang bukan berada di atas skateboard, korang boleh bayangkan kalau kita bergerak ke kanan, skateboard akan gerak ke kiri. Siapa yang jawab kanan, nanti try cari skateboard satu. Serius ni. Okay, sebab bila kita bergerak ke kanan, skateboard akan gerak ke kiri. Kenapa? Sebab asal-asal awal, apa yang warna, sabar jap.
Okay, asal-asal awal-awal pegun. Okay, so pegun maksudnya momentum sifar. Okay, so selepas pun total kena sifar. Jadi katakanlah awak melompat ke sini, ada pergerakan, ada jisim, mestilah ada momentum. Katakanlah momentum 200. Jadi mesti ada negatif 200. Magnitude sama, arah berlawanan supaya total dapat balik 0 kg ms negatif 1. Itu. Okay, ni cerita skateboard lah. Explanation dia sama. Okay, last. Last contoh last. Contoh terakhir adalah sotong. Tiba kan, macam itulah fizik. Okay, tiba-tiba ada sotong. Alright, so kalau dia menghadapi musuh, sotong akan memancutkan dakwat untuk melarikan diri. So dia nak lari arah sana. Jadi dakwat akan keluar arah sini. Okay. Itulah memang macam tu. Dia tiba-tiba je lah. Gitu. So dakwat akan menghasilkan momentum ikut arah laju. Maksudnya dakwat akan gerak arah sini lah momentumnya. Jadi bila momentum arah sini, katakanlah momentum ni 200. So mestilah ni negatif 200. Sebab momentum ni mempunyai magnitude yang sama. 200 tapi arah yang berlawanan. Sebab tu sotong tu berjaya melarikan diri. Itulah ceritanya. So explanation dia sama je, cuma tukarlah daripada cerita pasal pembakaran roket, cerita pasal dakwat sotong. Tapi explanation dia sama. Kalau tadi, okay, pembakaran, bayangkan di roket, pembakaran roket menyebabkan gas panas keluar ke bawah. Jadi momentum akan terhasil untuk roket bergerak ke atas. Magnitude sama, arah bertentangan. Tapi ni tukarlah perkataan daripada roket kepada sotong, daripada gas kepada dakwat. Itu. Right? So, itulah yang kita belajar pada hari ini. Jadi kesimpulannya, ni dah kesimpulan So momentum, formula dia adalah P sama dengan mv. So tiba-tiba kita belajar pasal keabadian momentum. Di mana formula dia adalah M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Jangan lupa bila arah bertentangan. Okey, kalau ke kanan biasanya kita ambil sebagai positif, kalau ke kiri biasanya kita ambil sebagai negatif. Habis tu kita belajar pasal aplikasi ataupun situasi lah. Okay, kita ada pasal siapa tadi? Roket. Okay, lepas tu ada pasal skateboard. Lepas tu tertiba sotong. Gitu sotong. Alright, dah tamat. Jadi untuk prinsip keabadian momentum secara keseluruhan, ada soalan? Okay, so jika tiada soalan, okay, habislah kelas. Okay, so terima kasih anak-anak kerana join. Siapa yang nak masuk grup Telegram ni, cikgu ada send link. Sabar jap. Okay, so terima kasih semua kerana join kelas pada hari ini. Semoga dapat keputusan yang cemerlang dalam exam. Okay, by the way, siapa yang nak bagi cadangan buat topik semua tu kan, cuba korang send dekat dalam grup. Nanti cikgu tak ingat ni. Okay, impulse, muatan haba, elektronik. Tengok cakap dah jangan bagi kat sini. Okay, terima kasih semua.